Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Cek okey suara ni. Rasanya okey kot tak? Kalau tak dengar beritahu saya sebab ini ada pakai mikrofon lah macam-macam lah anak-anak saya tu buat. Kos Hashidi. Abang Hashidi. Macam Hashida pula. Aduh. Begitu juga dengan saudara Rimba Bara Berapi. Rimba Bara Berapi. Putra Syarul. Saya boleh tengok juga dalam Instagram. Saudara Abdul Hamid. Saudara Mazlan Khalid. Itu di TikTok. Saudara Fazil Yub. Apa khabar saudara? Saudara Nurizam Said. Aizah binti Yusuf. Saudara Muhammad Ahmad. Zamani Yusuf. Itu juga dengan Abu Samah. Saudara Mazlan Nobik. Azli. Saudara Hamid. Di Instagram. Jangan lupa saudara. Like, share dan subscribe. Itu adalah paling penting. Saya dah belum nak type. Khabar saudara? John Ringo. Sedap petang-petang ni kita bercakap. Petang ini kita bercerita tentang memori masa silam. Tadi saya sempat Jumaat. Suara tak jelas. Suara ini saya nak tanya. Apakah suara saya tak dengar? Tak dengar? Aduhai. Ni masalah ni. Saudara Ramli Daud. Tak dengar? Dengar tak dengar suara saya ni? Pelan. Aduh. Kalau suara pelan jadi masalah ni. Saya kena cabut balik semua tu. Suara tak jelas. Okey, kalau suara tak jelas, tak apa saudara, jangan risau. Siap. Kita cabut semua suara tak jelas. Gitulah dia orang ni. Konon-kononnya ini teknologi lah sangat. Baik saudara, sekejap. Aduh. Saya rasa ini jelas kot. Yang ini jelas tak saudara? Rasanya yang ini mungkin jelas. Yang ni jelas tak saudara? Rasanya yang ni jelas kot. Pakai mic tu tak boleh jadi nampak gayanya. Saudara saudara Rosli, salam memori, salam warga cinta damai. Terima kasih. Saudara Taram Shah, kopi Mona Lisa tak tahu lagi. Rumah sana dah tu. Sabar saudara. Petang ni saya minum kopi. Sebahagian daripada kopi Mona Lisa kiriman saudara Taram Shah daripada Muang. Terima kasih saudara Ismi Maisa. Begitu juga saudara Rosli Abdul Razak, saudara Azli, saudara Madam K, Puan Badariah. Baik saudara. Dalam segmen ini saya nak bercerita kenangan saya bagaimana dalam buku yang dicatatkan oleh Datuk Harun Idris. Masih lagi sebahagian sebelum saya cerita yang lain. Bagaimana saya terbaca bahawa pada tahun 1978, almarhum Datuk Harun Idris mahu dibawa ke penjara selepas beliau gagal untuk mendapat perbicaraan di Privy Council di London. Jadi saat itulah, saya jangan lupa saat itu Kuala Lumpur memang sunyi sepi. Saya ingat lagi peristiwa tersebut. Ketika itu saya bekerja sebagai juruhebah sambilan di radio Malaysia. Saya rangkaian nasional. Dan waktu peristiwa itu Kuala Lumpur juga sunyi sepi. Karena itulah masanya saudara Rusli Abdul Razak cerita masa silam saudara Rusli ya. Saya nak cerita dulu kita macam mana Datuk Harun dikurung oleh pergerakan pemuda UMNO. Dia tak mau bagi Datuk Harun masuk ke penjara. Dan waktu yang sama, itulah waktunya pasukan polis bertempur dengan botak cin di Jalan Ipoh. Jadi saya ingat peristiwa malam tu saya balik daripada RTM sekitar jam 10 malam, sunyi sepi. Kuala Lumpur macam padang jarak, padang terkukur. Orang semua takut untuk keluar kerana di Jalan Ipoh polis bertempur dengan botak cing di Kilang Papan.
Sementara itu di rumah Datuk Harun, Pergerakan Pemuda UMNO mengepung rumah Datuk Harun kerana tidak mengizinkan Allahyarham Datuk Harun untuk dibawa ke penjara. Waktu itulah saya melihat bagaimana almarhum Tengku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan kita, beliau merasa yakin bahawa Datuk Harun tidak bersalah, tak sepatutnya dihukum. Dan almarhum Tengku Abdul Rahman, dia menulis dalam akhbar The Star, banyak kali dia mengatakan tak sepatutnya Datuk Harun dijatuhkan hukuman kerana dia tidak melakukan jenayah yang dikatakan rasuah dan sebagainya. Akhirnya Tengku Abdul Rahman pun turun juga ke Kuala Lumpur untuk menenangkan Pergerakan Pemuda UMNO yang dah menggila dah waktu itu. Waktu itu ahli-ahli Pergerakan Pemuda tengah mengamuk, bawa Datuk Harun ke Kuala Lumpur, ke penjara. Kuala Lumpur bermandi darah. Itu macam Sumpah Pemuda saya. Aduh. Saya lepas tu balik ke rumah, tukar pakaian, terus pergi ke jalan Taman Duta. Kalau saudara pergi rumah Datuk Najib, sebelum sampai rumah Datuk Najib, ada kedutaan India. Belakang kedutaan India itu, di situlah rumah kediaman Datuk Harun yang dikumpul ataupun dikepung oleh Pergerakan Pemuda. Satu benda yang saya lihat dan saya menghormati pihak polis kita. Saudara, saya dapat kesempatan berbual dengan Tan Sri Hamid Omar. Beliau ketika itu adalah Ketua Polis Negara. Saya kata, Tan Sri, macam mana selesaikan masalah Datuk Harun ni? Sebab waktu itu memang Kuala Lumpur tengah dalam keadaan yang kelang kabut. Kelang kabut, saudara. Bas datang, pemuda-pemuda dari seluruh negara berkumpul. Rupanya dia berunding dengan anak Datuk Harun, itu Datuk Mazlan Harun, bersama dengan sisa politik Datuk Harun, iaitu Datuk Fahmi Ibrahim. Jadi Tengku pun takut, Tengku khawatir bahawa nanti berlaku lagi perbalahan kaum dan akhirnya Kuala Lumpur bermandi darah. Almarhum Tengku dia takut, dia khawatir bahawa yang paling penting bagi Tengku adalah kedamaian negara kita. Rosli Abdul Razak, apa ni? Ini bukan untuk kempen saja. Ini tak nak kempen malam pukul 9.30 malam. Ni di TikTok ni cerita zaman silam dulu saudara. Seronok cerita ni. Jadi bila ini Tengku turun minta supaya didamaikan dan sebagainya, dan Kuala Lumpur, Ketua Polis Kuala Lumpur waktu itulah Datuk Abu Mansur, dan mereka berunding dengan Tok Mazlan. Jadi pemuda-pemuda dah berkumpul di rumah Tok Harun tu sekitar jam, dalam saya ingat dalam pukul 2.30 pagi ke 3 pagi. Bila saya jumpa Tok Harun, saya kata, macam mana Tok keluar rumah? Sebab gate dah tutup. Rupanya kebanyakan pemuda dah kena air ketum saudara. Terlena tunggu menanti hari siang. Sebab nak bertempur ni saudara. Sebab di luar pasukan polis dah berkawal. Jadi apa yang ini Tan Sri Hamid Omar lakukan, dia kata dekat dengan Tok Mazlan Harun, you bawa keluar Datuk Harun dari rumah, lepas ini kita terus bawa dia pergi ke hospital. Tak terus masuk ke penjara saudara. Jadi malam tu sekitar jam 3 subuh. Jam 3 subuh, Datuk Harun mengenakan seluar dengri, baju t-shirt dan kepala ini mukanya tutup macam Arafat tu. Selendang Arafat yang Arafat hadiahkan pada dia. Jadi tak nampak muka. Jadi pemuda tak tahu. Datuk Mazlan sama dengan Datuk Fahmi Ibrahim mengiringi Datuk Harun bawa keluar. Pemuda dah lalu dah masa tu saudara. Saya kata mungkin mereka dah kena ketum gamaknya ya saudara. Bawa keluar, naik kereta, terus bawa pergi ke, tak sampai ke hospital pun. Dalam perjalanan dekat Jalan Duta, rasanya dekat Jalan Duta, barulah kereta polis pindahkan Datuk Harun ini, dimasukkan ke dalam kereta polis. Dia tak bawa Black Maria. Dari situ bawa Datuk Harun pergi ke hospital. Di situlah berakhirnya agenda yang mendebarkan seluruh negara bagaimana ini peristiwa tawanan di rumah Datuk Harun ini selesai. Cara pihak polis menyelesaikan masalah itu tidak ada pentumpahan darah, tidak ada perbalahan yang besar, dan juga atas nasihat almarhum Tengku Abdul Rahman. Itu caranya saudara. Bukan dengan kekerasan, bukan caranya pergi ke rumah, pecah pintu dan sebagainya. Itu berlaku waktu ini tangkapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun orang tengah ramai apa semua tu, peristiwa tu saya masih ingat lagi. Waktu beliau ditangkap dan dibawa ke balai polis ke Bukit Aman. Tapi almarhum Datuk Harun
Mahkamah dah jatuhkan hukuman nak dipenjarakan. Jadi ini warrant mahkamah telah pun sampai. Dan beliau terpaksa dibawa ke mahkamah. Kalau tidak, penjamin pun kena sama. Saudara. Jadi itulah cara pihak polis ambil Datuk Arun dari rumah, bawa ke hospital. Jadi bila orang tanya pasal apa, kerana Datuk Arun perlu mendapat rawatan kakinya. Memang kaki dia tu macam ada lendir dekat lutut dia tu, perlu menjalankan pembedahan. Di situlah bermulanya tarikh yang Berhormat Mulia almarhum Datuk Harun Idris menjadi penghuni di penjara Pudu. Saudara, kita ahli-ahli pemuda masih amat sedih. Menangislah kita bahawa bersitulah bermulanya. Ya betul, saudara Delmari ini mereka dipukau. Mana itu yang saya kata ketum tu. Tak tahu. Bangun-bangun tengok dah kata Datuk Arun dah tak ada. Menangislah kami semua di situ. Subuh tu nak sembahyang subuh, selalunya lepas kita tawan Datuk Arun tu, subuh kita sembahyang ramai-ramai. Dapat tahu Datuk Arun tak ada. Oh, menangislah kami. Tak tahu ke mana Datuk Arun pergi. Mungkin orang ingat dah dicolik apa semua. Rupanya Datuk Arun dibawa ke hospital. Dari hospital beliau dipindahkan ke penjara Pudu. Itulah kisah sedih yang pernah saya alami, yang saya melihat sendiri dengan saksi mata. Yang saya lihat cara pihak polis menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan. Dan pemuda UMNO pun semangatnya kental. Tapi nak buat macam mana? Dah kena ketum. Saya kata ketum lah, macam kena pukau saudara. Itu peristiwa. Dan Tengku Abdul Rahman sampailah ke akhir hayatnya. Tetap dia mengatakan, jangan lupa Tengku Abdul Rahman adalah bekas peguam. Beliau belajar undang-undang. Dia kata dari segi undang-undangnya, dia mengatakan bahawa Datuk Arun tidak bersalah. Tapi mahkamah dah jatuhkan hukum, maka terimalah. Cilaya pun dia punya lawyer, peguam bela Datuk Arun, Cilaya kena high attack, akhirnya Cilaya pun padam. Itu peristiwa silam yang perlu dihayati oleh kita. Bagaimana politik ini kadang-kala saudara agak zalim. Orang yang tak bersalah boleh dianggap bersalah. Orang yang sepatutnya bebas di penjara Pudu dan dihina sebegitu rupa sebagai banduan. Bagaimanapun, nanti kita sampailah bab nanti tu saya cerita bagaimana almarhum Datuk Arun ini dibela oleh UMNO. Baik saudara, itu peristiwa saya dengan Datuk Arun. Kemudian ada cerita satu lagi peristiwa saudara yang saya tak boleh lupa. Ini cerita lucu saya dengan Wak Hormat. Masih lagi cerita pasal Wak Hormat. Sekitar tahun 1982, rasanya 82 ataupun 81-82 lah. Waktu itu yang Berhormat Mulia Tengku Razali merasmikan bangunan UMNO, bangunan tabung haji di Kuala Langat. Saya ingat lagi saudara. Jadi saya sebagai wartawan kena pergilah. Dan waktu itu sibuk cerita tentang macam mana percaturan antara perlumbaan Datuk Arun dengan Tengku Razali untuk bertanding jawatan Timbalan Presiden UMNO. Masa itu saudara. Dan selepas acara majlis apa semua, saya bertanyalah, berboraklah. Wak Hormat ada lah sekali majlis sambil makan, sambil minum-minum kat atas tu. Tengku Razali dah balik. Dia balik awal. Yang tinggal situ ketua pergerakan wanita Kak Esah. Kak Esah ni dia memang lampas mulut saudara. Saya panggil dia Kak Esah lah. Itu Datin Paduka Asyah Ghani. Sebab bila rapat ni kita panggil Kak Esah. Macam Datuk Hormat Rafi'i saya panggil Wak Hormat. Macam Tan Sri Zalia Ismail saya panggil Kak Leha. Dan kita bila hubungan dah rapat saudara. Jadi bila berborak itu saya tanyalah sebab nak buat cerita. Saya kata, Kak Esah, minta tanya sikit lah pandangan Kak Esah. Apa dia? Dalam suara ni, apa dia? Macam mana katanya Rafidah Aziz nak lawan Kak Esah? Jawatan ketua wanita ni. Ya Allah, waktu itu saudara, bersembur saya kena carut. Memang dicarutnya. Yang kerja dalam kain tu, kamu ni memang mulutmu. Itulah. Segala barang dalam kain dicarut dia Kak Esah. Saya terkejut. Wak Hormat pun terkejut. Jadi Kak Esah pun lepas minum tu, aku malas nak cakap dengan kamu. Inilah orang wartawan ni, kerja lain tak ada. Mengadu-ngadukan. Memang carut habis-habisan saudara. Dia bukan tapi benda Allah sebut bukan benda orang lelaki, benda perempuan. Mulut lain tak ada. Nak cerita yang saya tak boleh sebut lah sini saudara. Memang dicarut habis-habisan. Saya pun terpempam. Kata Kak Esah macam mana lah Kak Esah yang begitu baik boleh hilang ingatan
bila kita tanya tanding. Jadi begitulah saudara, kadang-kadang orang tak mahu hilang jawatan. Bila sebut jawatan satu sensitif bagi pemimpin. Jadi bila Kak Esa dah balik, saya pun bercakap dengan Datuk Hormat. Tok Sri, Datuk, macam mana ni Kak Esa tu? Kamu pun jahat. Mulut kamu tu kamu tanya bukan-bukan. Dengan aku boleh sabar. Esa dia carutnya. Saya pun terkejut. Esa memang macam itu, dia kuat mencarut. Gamaknya dah tua tu. Itulah peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Saya kena hambur dengan carutan Kak Esa. Hanya bertanya apakah Kak Esa akan mengekalkan jawatan Ketua Wanita, dan Datuk Seri Rafidah Aziz akan mencabar beliau jawatan Ketua Wanita UMNO Malaysia. Begitulah dulu saudara. Di mana dari segi politiknya, orang kadang-kadang cukup sensitif kalau ia menyentuh soal jawatan. Saudara Zekza, jangan saudara bercakap soal ruyuk tak ruyuk pun Zekza. Ini kita siang ni kita cerita kenangan silam, Zek. Tak dengar cerita saya. Dengan saya pula carut keadaan nanti. Ya, saudara Rashid, saudara Nur Azila, Kuala Kangsa men, Saudara Azli, Haji Muhammad. Terima kasih. Ini cerita saya di sembang-sembang kita petang, saudara. Saya mengenang memori saya. Bagaimana saya menjadi sebagai warga jurnalis, itu wartawan. Waktu itu saya menjadi ketua untuk berita-berita dari negeri Selangor. Jadi peristiwa itu berlaku di Kuala Langat. Saya bukan apa, tanya Kak Esa, nak tanya sikit Kak Esa. Bolehlah ceritalah apa nak tanya. Okey lah tu. Kita tanya, benar ke Kak Esa katanya Datin Paduka Rafidah Aziz nak lawan jawatan Ketua Wanita. Dia dengar perkataan Rafidah Aziz nak lawan Ketua Wanita. Kamu ni mulut itulah yang dalam kain sebut. Saya terkejut. Yalah, saya waktu tu anak muda saudara, kena carut dengan orang macam Kak Esa tu. Bayangkanlah saudara. Dan Wak Hormat tengah minum kopi, sekitar jam pukul 4.30 macam tu, tengah minum kopi, dia pun terkejut. Yang ada peristiwa waktu tu, bini Wak Hormat, Datuk Kamul Zaman, Kak Leha tak ada. Sebab Kak Leha waktu tu dilihat sebagai tim dengan Rafidah. Kak Esa kawasan ni kawasan Kuala Langat. Jadi Wak Hormat pun terkejut. Itulah kamu. Saudara Nizam, saya kena buat buku. Tak boleh lah nak tulis buku, nak carut macam mana nanti. Tak, ini pengalaman silam saya, macam mana sukarnya menjadi wartawan saudara. Dan pemimpin, bila mereka mempunyai jawatan, susah untuk meninggalkan jawatan. Dia sanggup mencarut dengan orang. Dan kebetulan pada masa itu saudara, itulah, saya tak boleh ingat saudara, tengengyang kenyataan Wak Hormat. Itulah kamu Kamal Amir. Dia sebut saya ni Kamal Amir tu penuh. Kamal Amir, kalau dengan aku kamu kacau-kacau. Dengan Aisyah, kamu rasa itu Aisyah dia kuat carut tu. Aku tak kisah. Itu pengalaman saya dengan pemimpin di Selangor saudara. Dan saya mengimbau kembali pertandingan antara selepas itu Datuk Musa Hitam menang pertandingan jawatan timbalan Presiden UMNO. Tok Musa ni disokong oleh Dr. Mahathir waktu itu. Dia Tengku Razali jawatan timbalan Presiden UMNO kosong waktu itu. Berikutan Hussein On dia letak jawatan 1981. Tok Hussein On letak jawatan. Kemudian ini Tengku Razali menawarkan diri tanding sebagai timbalan Presiden. Dan Musa ini kawan rapat. Sebenarnya banyak orang tak tahu hubungan antara Datuk Musa dengan Tengku Razali cukup rapat. Tengku Razali tak malu cerita dengan saya, zaman muda beliau. Kita kata malam-malam sama-sama dekat Tin Mine. Tin Mine tu satu kelab eksklusif di Hotel Hilton. Sama-sama dia kata kita berhibur dengan Musa. Apa baik ya, tapi akhirnya mereka bertembung dalam jawatan timbalan Presiden yang orang yang suruh dia bertanding adalah Dr. Mahathir. Akhirnya dilagakan oleh Dr. Mahathir kedua mereka. Dan Tok Musa Hitam akhirnya berjaya menjadi timbalan Presiden UMNO dan menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri. Waktu itu susah politik Datuk Musa Hitam, ada saya panggil dia Datuk Musa walaupun sekarang dia belau Tun ya. Waktu itu susah politiknya adalah sahabat saya Allahyarham, saudara Sulaiman Aris, anak muda. Dia baik orangnya tapi dah meninggal lah saudara. Kemudian sulit. Susu Akbar dilantik Datuk Rohaini Ahmad.
Pejabatnya dekat Jalan Duta, dia dekat Jalan Tun Dato' On, dekat belakang Bank Negara. Ada bangunan kayu tu. Dulu di situlah letaknya Jabatan Perdana Menteri, Pejabat Perdana Menteri, Pejabat Timbalan Perdana Menteri, dan banyak kementerian-kementerian ada di situ. Jalan Dato' On masa itu. So, jadi Datuk Musa di Kementerian Dalam Negeri, bangunan kayu. Nak masuk, nak jumpa dia, kena tunggu kat luar dulu saya. Kena polis akan tanya, nak jumpa siapa, dah ada appointment, tak ada appointment. Tapi sebab saya ni rapat dengan Tun Musa Hitam. Jadi, peristiwa saya dengan Tun Musa Hitam ni, ialah dulu saudara, kalau Menteri Dalam Negeri, lumayan pak, sebab semua wartawan takut. Dulu, sebut aja Menteri Dalam Negeri, semua takut. Kerana waktu itu ada ISA dan permit surat khabar. Permit surat khabar adalah di bawah kuasa Kementerian Dalam Negeri. Saya beringat lagi, selepas saya lama duduk di Kelang, Allahyarham, sahabat saya, Khalid Jeffrey, dia hendak sangat-sangat saya bersama dengan beliau untuk menerbitkan akhbar mingguan perdana. Jadi saya pergilah kerja dengan beliau di pejabatnya masa itu di Taman Tun Dr. Ismail. Rupanya Khalid ni Allahyarham, dia tipu saya. Dia kata kita nak terbitkan surat khabar mingguan perdana, you jadi chief editornya. Okey lah saya, daripada wartawan biasa dapat jadi ketua pengarang, hebat tu saya, jangan lupa. So dia kata you tentukanlah segala-galanya apa pun dalam surat khabar ini. Jadi kita buatlah kerja, adalah 2-3 orang wartawan dia masa tu saudara, tak ramai. Dah siap, dah buat layout apa semua. Tanya dia bila nak print, nanti dulu, tak cukup duit. Dah siap 2 keluaran, 2 minggu berturut-turut, tak juga cetak. Saya pula tanya dengan Khalid, Lid, macam mana ni? Takkan dah 2 minggu ni, story dah basi lah, cerita-cerita dah basi. Dia kata, to be very frank with you lah Mal, dia kata, ini dia cakap kali terus terang lah. Sebenarnya kita KDN pun tak dapat lagi. KDN tu maksudnya permit penerbitan surat khabar, tak dapat lagi waktu tu saudara. Saya tersandar saudara. Tapi kerana saya teringat hubungan baik saya dengan Tun Musa Hitam, jadi saya telefonlah dengan Datuk Anwar Zaini. Datuk Anwar Zaini ini beliau adalah sesulit Datuk Musa waktu itu. Tun Musa lah sekarang ni, masa waktu kita panggil Datuk Musa. Dan hari ini, saat ini, Datuk Anwar Zaini adalah sebagai pengelola dan juga orang kepercayaan Duli Yang Mulia Sultan Perak, antara penasihat. Saudara, bila jadi tak silap saya, dia jaga high level agama Islam. Jawatan ni saya lupa. Datuk Anwar Zaini. Ini orang cukup berpengaruh di Istana Perak, saudara. Jadi beliau sekadar selaku sisa sulit pada sisa sulit kanan SUSK Datuk Musa. Saya telefon dia, saya kata masa tak ada Datuk pun, ya, bos mana? Pasal saya nak jumpa bos ni. Sekarang tak ada. Tapi kalau nak jumpa bos, besok you pergi ke Melaka. Sebab bos ada pertemuan dengan wartawan-wartawan dan penulis-penulis di Melaka. Saya pun besok harinya petang lah, dalam pukul 3.30 pergi bekerja lah dengan Khalid Jeffrey, pergi ke Melaka. Jadi dulu rumah Seri Bendahara tu adalah kediaman resmi, tempat kediaman resmi Ketua Menteri Melaka. Waktu zaman itu Allahyarham Datuk Tan Sri Adib Adam, yang baru meninggal dunia. Ya saudara. Jadi saya pun bekerja ke Melaka. Rupanya majlis dah habis, nak jumpa in private lah. Sebab Datuk itu masuk tu Datuk Musa sebagai Timbalan Perdana Menteri. Maka dia orang kata, kalau Anwar beritahu, Anwar Zaini, dia kata kalau nak jumpa bos, you tunggu dekat Seri Bendahara. Saya pun bawa kereta dengan Khalid, duduklah pergi ke Seri Bendahara di Melaka. Tunggu jam 5 petang saudara. Jam 5 petang baru nampak Datuk Musa turun daripada atas. Rupanya dia ada bilik, dia berehat di atas tu, pakai pijama je saudara. Dia turun, terus duduk. Yes, young man. Jadi Datuk Musa ni kalau dia sembang kita, selepas kita young man. Dia juga rapat dengan arwah Khalid Jeffrey. Itulah yang buat buku 50 dalil Anwar Ibrahim tak elak je Perdana Menteri tu saudara. Jadi bila turun begitu, jumpa, dia kata, apa cerita? Saya kata ginilah Tok, sebab dia kenal, sebab kita kempen untuk dia. Kan saya dah cerita saudara, saya jumpa Datuk Arun kata, kalau kamu sokong Musa ni pejuang rakyat, tapi dia berdendam. Kalau kamu sokong Tengku Razali, sayanglah, diumpamakan pinggan emas. Kalau jatuh berkecai. Tapi Tengku Razali tak berdendam.
mengingatkan kenyataan itu, saya rasa saya ingatlah bahawa Datuk Harun suruh saya sokong Musa Hitam. Rupa sebenarnya dia mahu saya menyokong Tengku Razali. Itu fakta saudara. Tapi saya yang salah tafsir. Tapi bagaimanapun jadilah saya dalam kumpulan Musa Hitam. Dia kata gini, Tok, kita ni nak menerbitkan surat khabar. Nak minta KDN. Minta KDN tu maksud permit penerbitan saudara. Orang surat khabar disebut, kita tak panggil permit, kita panggil KDN. Nak minta KDN lah, Tok. Musa kata, I baru lepas tangkap Halim. Itu saya ingat dalam seminggu sebelum itu ada tangkapan terhadap wartawan, pengarang akhbar watan waktu itu, Allahyarham Saudara Halim Mahmud. Kerana ini juga Tun Musa Hitam dia mengaku secara terang, dia kata dia kadang-kadang dia merasakan kalau dia teringat kesilapan dia sebagai menteri dalam negeri, dia kata if I were to make a mistake, I think out of it I regret bahawa saya arahkan tangkapan terhadap Halim Mahmud. Sebab dia tulis buruk-buruk pasal saya. Jadi ertinya because of peribadi. So, ini pemimpin dulu saudara. Jadi dia kata, I baru lepas tangkap Halim. Dia kata, nanti kita tangkap you pula ni Mal. Datuk, kita ni kawan you, takkanlah nak kita cerita buruk pasal you. Sebab waktu tu dalam akhbar watan, antara tajuk yang bertajuk berceritakan tentang keburukan Datuk Musa, Maharaja Buruk. Tulisan saudara Yahya Ismail. Saya ingat lagi saudara benda itu. Jadi saya kata takkanlah kita boleh menulis sesuatu buruk pasal bos kita. Okey, Kamal late. Dia cakap Khalid Jafri lah. Rupanya waktu itu Datuk Musa Hitam dia bergaduh rupanya dalam segi politik dengan Allahyarham Datuk Muhammad Rahmat di Johor, di politik Johor. Gitulah keadaan saudara. So pumpang. Akhirnya dia kata, I bagi you permit. Boleh Anwar, dia kata, dia panggil Anwar, I mean it. Getinya disitulah saya tahu dekri seorang menteri ni, bila di minit maksudnya dia luluskan. Besok dia pergi ambil jumpa Anwar, dan dia lepas tu dapat surat saya, pergi dapat jumpa Tengku apa ke nama. Dia sebagai ketua pengarah bahagian penerbitan di pejabat dia, the State Trading Building. Dia di hadapan Dataran Merdeka. Ada tu bangunan State Trading Building, di situlah kita selalu berurusan untuk mendapatkan permit penerbitan surat khabar. But with one condition, Kamal. Ini yang saya nak cerita kepada anda, bagaimana orang politik kadang-kadang saudara mereka berdendam. I give you this permit with one condition. Apa dia tu? Kill Mat Bulat. Kill tu bukan membunuh secara fizikal. Jadi balon Mat Bulat lah. Zaman sekarang ni kita kata Mat Bulat, ni balon lah. Mat Bulat tu maksudnya Datuk Muhammad Rahmat. Jadi kita pun okey lah tu. Kalau ini arahan, kita balik nanti, kita buatlah cerita. Itulah sebabnya mingguan akhbar, mingguan perdana, waktu itu saudara, kebetulan Datuk Muhammad Rahmat jadi Menteri Penerangan Malaysia. Jadi balik saya bincang dengan Khalid, macam mana nak buat. Okey. Kerana saya juga malam-malam buat duty di RTM, tahulah cerita apa kat RTM tu. Itulah akhbar pertama mendedahkan dengan tajuk besar saudara. Akhbar minggu perdana mendedahkan skandal seks RTM. Heboh satu Melaya saudara. Heboh satu Melaya, tapi kita tak risau. Kerana waktu itu timbalan Perdana Menteri bersama dengan kita. Dia buat begitu takkan digantung permit. Melompat Tok Mat. Saya ingat lagi Datuk Muhammad Rahmat. Ban that boy from entering RTM. Saya pun habis putus rezeki saya. Kau tak dapat juga elon part time jadi jurebah. Di sinilah kenangan silam saya, bagaimana pengalaman yang saya lalui. Saya melihat bahawa jawatan menteri itu saudara penting. Jawatan menteri itu boleh meletakkan seseorang itu dalam kedudukan yang cukup penting, cukup berpengaruh, dan ada orang mengikutinya. Itu keadaan saya. Jangan kita pandang serong. Cuma selalu saya katakan menteri hari ini saya tak nampak pun ada kaliber, ada karisma. Serai mana berkarisma. Walaupun Datuk Muhammad Rahmat itu, begitulah kita balon dia, dengan cerita macam-macam lah, pembongkaran sebagainya, tapi dia ada karisma. Dan akhirnya Dr. Mahathir berkesan daripada tulisan yang bersiri selama 6 minggu, tak silap saya.
cerita bagaimana kurang pekernya Datuk Muhammad Rahmat ini terhadap kaki tangan di RTM, dan akhirnya beliau peranan sok khabar waktu itu saudara. Akhirnya beliau dilucutkan jawatan sebagai Menteri Penerangan dan dihantar sebagai duta ke Indonesia. Besok saya akan cerita peristiwa macam mana selepas setahun lebih Muhammad Rahmat berada di Indonesia. Kebetulan pula saya ada pertemuan dengan Datuk Muhammad Rahmat di Indonesia sewaktu beliau menjadi duta. Bagaimana jiwa seorang pemimpin saya boleh memaafkan, boleh melupakan dan bukan menganggap sesuatu itu sebagai musuh peribadi. Saudara, jadi saudara dah minum apa? Okey, saya spare masa lebih kurang 5 minit. Kalau saudara nak tanya, silakan. Saudara Rosli Rahim, santunan memori, terima kasih. Jadi tujuan saya memberi pencerahan ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mengenang dan mengimbau, dan sampai itu jadi pengajaran saudara. Apa khabar saudara Mazmali, saudara Siti Pareha, hidup Zaid. Saya hari ini bukan nak sembang malam ya, saudara Azbuddin Long. Apabila surat diminitkan oleh menteri, maknanya arahan, dah ada pengakuan oleh Datuk. Begitu. Ya begitu saudara Azbuddin. Bila menteri kata I minute, artinya itu arahan. Dan itulah kelulusan yang saya dapat waktu di Seri Bendahara. Tun Musa Hitam jadi Menteri Dalam Negeri dan lawatan beliau ke Melaka waktu itu. Jadi kita sembang-sembang petang-petang ni. BN baru, orang muda saya sokong. Saya dah ayuk Abi. Saya saat ini kita membicarakan politik malam. Ini saya nak tengok kalau cerita-cerita lama-lama, kalau teman-teman nak tahu, untuk saya memberi pencerahan, tak ada masalah. Saya spend lebih kurang 5 minit. Saudara Hamid Arsyad, saudara Muhammad Azman, saudara Muhammad Fazil. Inilah pengalaman saya. Saya bagaimana pertembungan Tengku Razli. Tapi yang tak boleh saya lupakan sangat-sangat saudara, bila saya kena carut. Bukan kena maki, saya kena carut. Dan kalau kena maki itu lain. Kalau maki tu itu lain. Tapi kalau carut ni, itulah you ni, mulut. Itu bila Kaisar. Tak tahu nak undi. Nanti saudara, nanti itu malam nanti. Itu saudara Syahril, begitulah pengalaman silam saya dengan pemimpin negara. Tapi saya bila sadar saya kena carut dengan Kaisar, Wak Hormat pun itulah kamu Kamal Amir. Kalau dengan aku kamu tulis macam-macam, aku tak marah. Aisyah dia begitu. Itu cara orang dulu saya. Saudara Midarus, ada persoalan. Saudara Azli, jangan lupa kes Momali. Kes Momali ini, for your information, itu arahan Dr. Mahathir. Bukan kendak Datuk Musa, bukan kendak Tun Musa Hitam. Dan dia pun dah bercakap berkali-kali. Tun Mahathir kata, I want. Itu antara ayat-ayatnya yang dia kata dia minta supaya Ibrahim Libya ditangkap, maka berlakulah pertempuran. Itu cerita yang lepas. Bagi saya kecewa melihat kesan daripada politik orang sanggup, ada yang mati dan sebagainya. Bagi saya Momali, Dr. Mahathir bertanggungjawab. Saudara Firdaus Amin Shah, terima kasih. Saudara Errol Iswadi, saudara Wan Nuraini, Umar Yusof, saudara Azli 62, 62, jangan lupa kes Momali. Kes Momali itu adalah perbalahan politik antara Ibrahim Libya dengan Dr. Mahathir. Itu keadaan sebenarnya. Jangan salahkan Musa Hitam. Secara Skyrock, cerita zaman bosku sampai dia jadi PM ke-6 dulu, rindu zaman ni. Saya boleh cerita nanti bila sampai bab dia jadi ketua pemuda. Belum lagi bab tu, sebab waktu itu jadi ketua pemuda Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga akan saya ceritakan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab jawatan sebagai ketua pemuda. Jawatan pertama dia adalah sebagai Menteri Pertanian. Siusa politiknya adalah Datuk Ibrahim Saad, yang akhirnya diangkat menjadi timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan waktu itu Pak Hassan adalah siusa sulitnya. Pak Hassan ni saya ingat orang dia orang agama, pakai lebay kat pejabat. Bukan Azmin Ali. Waktu tu Azmin Ali menempik saja. Khairi SP, jangan begitu. Saya bukan cerita politik itu. Sekarang ni Encik Syuhami, kenapa nampak perbezaan ketara antara menteri dulu dengan sekarang? Dulu menteri-menteri lebih berkarisma, sekarang macam, sebab Cik Syuhami, selepas saja berlaku pertandingan antara Dr. Mahathir dengan Tengku Razali, maka
apa ini, landscape politik negara kita ini dipenuhi dengan politik wang. Orang-orang dari sektor korporat menyertai ini politik untuk bergelar menteri. Mereka melihat politik itu sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Jadi sebab itu yang dia rosak. Dulu mereka berjuang semata-mata untuk kepentingan rakyat. Saudara sekalian, ada tak orang pandai dalam ekonomi? Setakat ini saya kata orang yang pandai, yang bijak mentadbir, mencetuskan ekonomi, saya tak nampak, melainkan Tengku Razali Hamzah. Orang masih ada lagi. Sentuhan-sentuhan dia masih lagi ada sampai saat ini. Antaranya bagaimana dia merampas Sam Derby yang dikatakan downrate di London. Sam Derby, Dunlop di stock market di London, yang beliau merasakan perlu dimilik negarakan. Kerana waktu itu Sam Derby, Gordon Hope dan sebagainya lah milik syarikat orang putih. Maka beliau bersama dengan Allahyarham Tan Sri Moha dan sebagainya melakukan, dia panggil downrate in the stock market in England. Barulah dapat sekarang ni Sam Derby yang kaya raya dengan plantationnya dan saudara, harga tanah-tanah apa semua. Begitu juga beliau mencetuskan Petronas. Yang paling penting bagaimana sentuhan Tengku Razali, perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan syarikat Shell. Sewaktu kita nak capai kemerdekaan, almarhum Tengku Abdul Rahman telah pun menandatangani perjanjian dengan syarikat Shell. Perjanjian itu antara kerajaan Malaysia dengan Shell, selagi ada bulan dan bintang, minyak di negara ini adalah milik syarikat Shell. Macam mana Tengku Razali boleh mengambil alih? Cara dia, percaturan politik, itu bezanya dulu dengan sekarang. Kita sambung besok, saudara. InsyaAllah, saudara boleh bertanya dengan saya, sembang petang-petang begini. Saya mengimbau apa yang berlaku zaman 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjamu teh tarik. Bye-bye.